Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sambung pada perbahasan berkenaan tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan menghidupkan malam daripada kitab Khawasul Lail wa Qiyamih, kelebihan malam serta menghidupkannya, yang telah dikarang oleh Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita manfaatnya. Moga-moga Allah mengurniakan kita kelebihan dan apa yang ada manfaat di dalam kitab ini. Maka hadis yang pertama di sini mengatakan faminal ahadits allati wuridat fi fadli qiyamil lail. Antara hadis yang ada disebutkan berkenaan tentang kelebihan menghidupkan malam itu, ma rawahu Muslim, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah ataupun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil haram, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah bulan Allah yang haram. Wa afdalus salat, dan sebaik-baik salat ba'dal fariḍah, sebaik-baik salat selepas salat fardu adalah salatul lail, salat pada waktu malam, iaitu pada waktu 1/3 malam yang terakhir. Wa rawa at-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tabrani radhiyallahu anhu daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu salatul lail, kelebihan salat malam, ala salatin nahar, kelebihan salat malam kepada salat di waktu pagi, ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah, iaitu kelebihan orang yang melakukan salat malam kan, yang tidak diketahui oleh orang lain, iaitu kelebihan solat malam terhadap solat di waktu pagi yang waktunya cerah, orang lain boleh nampak, seperti ganjaran pahalanya adalah seperti kafadli sadaqatis sir, seperti kelebihan orang yang bersedekah secara rahsia, secara tersembunyi, secara tidak diketahui oleh orang. Ganjaran orang yang solat pada waktu malam adalah ganjaran seperti orang yang bersedekah ketika waktu yang rahsia, ketika waktu yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang mana sedekah ini lebih mulia ke atas sedekah al-alaniyah, sedekah yang diketahui oleh orang lain. Sebab itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, in tubdus sadaqat, sekiranya kamu menzahirkan, sekiranya kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu, pemberian-pemberian kamu, in tubdus sadaqat fa ni'mahi, maka sesungguhnya sedekah itu juga bagus. Sedekah kita, pemberian kita kepada orang lain pada waktu yang orang lain nampak, itu adalah bagus. Akan tetapi Allah mengatakan yang lebih baik daripada itu adalah kita bersedekah dalam keadaan yang sir kepada orang yang memerlukan. Allah mengatakan fahuwa khairul lakum, maka sedekah tersembunyi ini lebih baik daripada sedekah yang secara terang-terangan. Maka itu ganjaran seperti orang yang solat malam ke atas solat pada waktu pagi. Hadis yang seterusnya pula, an Sumrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sumrah radhiyallahu anhu, umirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nusalli minal lail, agar kami ini bersolat pada waktu malam, ma qalla au kathur, sama ada yang sedikit ataupun yang banyak, wa naj'alu akhir dhalika witran, dan menjadikan akhir solat malam kami itu dengan solat witir, dengan solat yang ganjil. Tak kira solat yang banyak ataupun sedikit, akan tetapi Rasulullah menyuruh ataupun meminta kepada kita ini agar kita bersolat pada waktu malam, tak kira banyak ataupun sedikit, dan dijadikan solat malam kita itu yang akhirnya itu adalah solat yang rakaat yang ganjil ataupun solat witir. Dalam riwayat yang lain, wa fi sahihain,
Daripada iaitu riwayat ini ada di dalam kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anhu, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidatina Aisyah berkata, meriwayatkan kepada kita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumul lail hatta tanfatira qadamah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendirikan solat malam hatta sehinggalah tatafattara qadamah, sehinggalah pecah-pecah kedua-dua tapak kakinya. Iaitu tatashaqqaq wa tatawarram, maknanya ada rasa, iaitu ada nampak kesan, ada nampak kesan terhadap bahagian kakinya kerana banyaknya baginda bersolat. Faqultu lahu lima tasna', maka Sayyidatina Aisyah berkata kepada Rasulullah, lima tasna', kenapa kamu melakukan sedemikian? Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sesungguhnya dirimu wahai Rasulullah telah diampunkan dosanya apa yang terdahulu daripada dosamu dan apa yang terkemudian. Maka bahawasanya jasadmu ini, bahawasanya dirimu ini tidak tertanggung ke atasnya dosa, maka tidak ada dosa. Akan tetapi kenapa baginda melakukan sedemikian sehingga ada kesan-kesan pada kaki Rasulullah? Qala, lantas baginda pun bersabda, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku ingin menunjukkan diri aku ini, tidak bolehkah ingin aku tunjukkan kepada Allah akan diriku ini sebagai abdan syakura, iaitu hamba yang bersyukur. Maknanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat banyak, iaitu untuk menunjukkan rasa syukur baginda kepada Allah atas nikmat yang bermacam-macam telah diberikan kepada baginda salawatullahi wasallamih. Moga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya perbuatan baginda itu adalah untuk memberi semangat kepada kita bahawasanya diri kita ini adalah diri yang menanggung dosa. Bahkan diri kita lebih layak untuk membangunkan malam, untuk menghidupkan malam dengan bermacam-macam amal ibadah agar dosa kita dihapuskan. Moga Allah mengampuni segala dosa kita, sama ada yang terdahulu ataupun yang akan datang. Riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Imam Al-Baihaqi meriwayatkan kepada kita, iaitu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yahsyurun nas fi sa'idin wahid yaumal qiyamah, akan dikumpulkan manusia pada satu kelompok, yang mana kelompok ini akan ditinggikan sedikit pada hari kiamat. Fayunadi munadin, lantas ada suara yang menyeru kepadanya, fayaqul aynal ladzi kanu tatajafa junubahum 'anil madaji', di manakah mereka yang mana meninggalkan tempat tidur mereka, di manakah mereka yang mana tubuh badan mereka telah dijauhkan daripada tempat pembaringan ataupun tempat tidur mereka. Fayaqdimuna wa hum qalilun, lantas kelompok-kelompok ini, iaitu mereka yang meninggalkan keseronokan dan kenikmatan tidur, mereka keluar daripada satu kelompok tadi ini. Mereka keluar dan mereka ke hadapan, ke arah suara tadi ini, dan bilangan mereka itu sangat sedikit. Wahum qalilun fayadkhulunal jannah, lantas mereka ini terus dimasukkan ke dalam syurga bighairi hisab. Mereka yang sedikit ini, yang mana mereka ini ketika mana di dunia sanggup untuk meninggalkan tempat tidur yang penuh dengan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini keluar daripada kumpulan-kumpulan manusia tadi dengan bilangan yang sedikit, yang mana mereka ini terus diperintahkan untuk masuk ke syurga dengan tanpa hisab. Thumma yu'maru bisairin nasi illa hisab, kemudian disuruh kepada sekalian manusia yang tinggal itu agar mereka ini pergi ke tempat penghisaban, pergi ke tempat untuk dikira akan pahala dan dosa mereka. Riwayat yang lain, jadi riwayat yang tadi mengatakan bahawasanya Imam Al-Baihaqi mengatakan kepada kita, iaitu kelompok mereka yang bangun pada waktu malam ini adalah kelompok yang sedikit, yang mana mereka nanti di akhirat kelak akan terus dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Moga Allah mengumpulkan kita bersama mereka, tuan-tuan. Riwayat seterusnya, riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Imam At-Tirmizi daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, yang mana beliau meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kamu semua dengan menghidupkan malam ini. Hendaklah kamu semua menghidupkan malam dengan beribadah. Fa innahu da'bas salihin qablakum. Sesungguhnya menghidupkan malam itu adalah rentak orang-orang salih sebelum kamu. Wa qurbatun ila rabbikum, dan juga mendirikan ataupun menghidupkan ibadah pada waktu malam itu juga sebagai satu platform, sebagai satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kamu kepada Tuhan kamu. Wa mukaffaratun lisayyi'at, dan juga perbuatan menghidupkan malam itu adalah penghapus kepada segala bentuk dosa-dosa kecil. Wa manhatun lil atham, dan juga dia adalah pencegah kepada dan dia juga adalah pencegah kepada perbuatan dosa. Dalam riwayat Imam At-Tabarani ada tambahan kepada riwayat ini dengan mengatakan wa mutridatul lidda'i 'anil jasad, iaitu Imam At-Tabarani menambahkan lagi dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah bersabda juga menghidupkan malam ini memberikan kepada kita faedah wa mutridatun lidda', dia adalah satu ibadah yang boleh menjauhkan kita daripada penyakit, menjauhkan kita daripada penyakit, kan? Wa mutridatun lidda'i 'anil jasad. Iaitu dia adalah satu ibadah yang boleh menjauhkan kita daripada penyakit. Maka di sini dalam riwayat ini mengatakan ada 4 keistimewaan orang yang menghidupkan malam. Yang pertama, dia adalah da'bas salihin qablakum. Dia adalah rentak orang-orang soleh terdahulu, yang mana kita akan tergolong bersama dengan orang-orang soleh di dunia ini kerana kita banyak menghidupkan malam. Yang kedua, dia adalah amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia adalah sebagai penghapus dosa-dosa kecil kita. Dan yang keempat, dia adalah pencegah kepada perbuatan-perbuatan jahat kita. Dan yang kelima, iaitu sebagai penyembuh ataupun sebagai penghindar daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam jasad kita. Riwayat yang lain juga mengatakan, banyak sebenarnya tuan-tuan dalam kitab ini kan, berkenaan tentang faedah-faedah menghidupkan malam, sangat-sangat banyak. Maka kita tengok di sini apa yang dikatakan lagi, apa yang dibawa oleh Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus kepada kita daripada riwayat hadis kan, di dalam kitab-kitab hadis. Diriwayatkan juga daripada Abdullah ibn Salam. Diriwayat daripada Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala, itu beliau meriwayatkan kepada kita, awwalu ma qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, iaitu awwalu ma qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, iaitu keadaan, iaitu peristiwa pertama yang Rasulullah telah hadir, telah datang ke dalam kota Madinah ini, anjafalan nasu ilaih ayu asra'u ilahi. Maka ketika mana Rasulullah pertama sekali sampai ke kota Madinah, lantas sekelompok manusia mereka telah datang kepada Rasulullah, pergi menghadap kepada Rasulullah, pergi menyambut kepada Rasulullah. Fakuntu fi man jaa, maka aku dari kalangan mereka ni, aku dari kalangan orang-orang yang pergi menyambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ta'ammaltu wajhah, maka ketika mana aku memperhatikan wajahnya, wastabantuhu, dan aku menyelidik dan aku perhatikan betul-betul dan aku melihat betul-betul keadaan wajahnya, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab, maka ketika itu aku tahu bahawasanya wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah wajah orang-orang yang penipu. Qala, maka beliau mengatakan lagi, fakana awwalu ma sami'tuhu, maka keadaan ataupun bicara yang pertama sekali yang aku dengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang lain, wasallu al-arham, dan wasilu al-arham, bukan wasallu, wasilu al-arham, dan sambungkanlah hubungan silaturrahim di kalangan kalian, wasallu bil-lail, dan bersolatlah malam, dan menghidupkanlah solat malam, wan nasu niyam, sedang manusia itu sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu akan masuk ke syurga dengan sejahtera. Pasti kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Apa yang baginda sabdakan kepada kita
agar kita masuk ke dalam syurga dengan sejahtera, agar kita masuk ke syurga dengan hati yang baik, dengan hati yang sejahtera. Iaitu pertama, Rasulullah menyuruh kita apa dia? Afsyus salam, menyebarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, memberikan makan. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambungkan hubungan silaturrahim. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasun niyam, dan bersolatlah pada waktu malam sedang manusia sedang tidur. Maka empat perkara ini adalah empat yang mana Rasulullah jamin mereka yang banyak melakukan akan masuk ke syurga dengan keadaan sejahtera hatinya. Nah, baik, riwayat yang seterusnya. Wa ruwiya aidan an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, iaitu riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, iaitu beliau meriwayatkan kepada kita, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu malaikat Jibril berkata, faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah wahai Muhammad, hiduplah seperti mana yang kamu hendakkan. Tetapi kena ingat, fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau akan meninggal dunia, engkau akan wafat. Suruhan ataupun bicara ini sebenarnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bicara malaikat Jibril ini juga untuk kita. Wa'mal ma syi'ta. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan kepada kita, lakukanlah apa yang kamu hendak lakukan. Fa innaka mujzi bih, sesungguhnya engkau akan diganjari dengan apa yang engkau akan buat. Setiap amalan kita, setiap perbuatan kita, baik dan buruk, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Wa'mal ma syi'ta. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mufariquh. Mungkin dalam riwayat mengatakan dalam riwayat rasanya lain sedikit hadis ni, wa'mal ma syi'ta ni. Iaitu fa innaka mufariquh, makna cintailah siapa yang kamu sukai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Yang tu. Nah, wa'lam anna syarafal mu'min, ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang mukmin itu pada qiyamihi minal lail wa izzih. Iaitu kemuliaan orang mukmin itu adalah dengan menghidupkan malam dan juga akan mengagungkannya. Wastighna'uhu 'anin nas. Ada riwayat mengatakan wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Dan kemuliaan dia juga, keagungan orang mukmin ini juga adalah istighna'uhu 'anin nas, rasa tidak memerlukan kepada manusia yang lain. Maka di sini malaikat Jibril mengingatkan kepada baginda juga kepada kita, iaitu kemuliaan orang mukmin itu adalah dengan bangkit pada waktu malam dengan beribadah. Dan juga keagungan orang mukmin itu juga adalah dengan tidak memerlukan kepada manusia yang lain. Maknanya tidak meminta-minta kepada manusia yang lain. Maka orang ini akan dipandang agung dan dipandang mulia. Riwayat Imam Al-Baihaqi juga mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, asyrafa ummati, sebaik-baik umatku itu hamlatul Quran. Sebaik-baik umatku itu adalah yang memikul Al-Quran ataupun yang membawa Al-Quran. Wa ashabul lail, dan juga mereka-mereka yang menghidupkan malam. Maka ini adalah sabda baginda, iaitu orang yang mulia dari kalangan umat Rasulullah siapa? Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang sentiasa membawa Al-Quran, orang yang sentiasa bersama Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menghidupkan malam. Riwayat seterusnya, waruwi at-Tabrani warawa at-Tabrani an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Imam at-Tabrani mengatakan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil lail faftataha suratul Baqarah wa Ali Imran. Allah tidak akan mensia-siakan seseorang ini, iaitu orang ini bangun pada waktu malam yang mana dia membuka ataupun dia memulakan ibadah waktu malamnya itu dengan surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Riwayat seterusnya, waruwi at-Tirmizi radhiyallahu anhu wa rahimallahu anhu an Amr bin Ma'absah. Saya minta maaf. An Amru wa Ibnu Abbas. Saya minta maaf sekali lagi. Dan riwayat Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahawasanya
Amru ibnu Absah di sini, wallahu alam bagaimana tulisannya, nanti saya lihat semula, iaitu beliau meriwayatkan annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, kedudukan ataupun keadaan yang amat dekat terhadap seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah fi jawfil lail al-akhir, iaitu pada waktu malam yang akhir. Pada waktu malam, bahagian yang akhir pada waktu malam. Fa in istata'ta an takuna mimma yuzkarallahu ta'ala fi tilka sa'ah fakun. Sekiranya kau mampu dengan kau menjadikan diri kau ini dari kalangan orang yang mengingati Allah pada waktu itu, jadikanlah diri kau. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawasanya hubungan kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah ketika waktu malam yang akhir, iaitu 1/3 malam yang terakhir. Maka Rasulullah kata, sekiranya kamu mampu, kamu jadikan diri kamu ini dari kalangan orang yang mengingati Allah pada waktu itu, jadikan diri kamu. Jangan abaikan, jangan tinggalkan perbuatan sedemikian. Baik. Hadis yang terakhir, kita baca ini hadis yang terakhir pada muka surat 9 ni. Riwayat daripada Abu Dawud rahimahullahu anhu radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Dawud rahimahullahu taala meriwayatkan kepada kita, iaitu hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza ayqadha ar-rajulu ahlahu, apabila seseorang itu mengejutkan isterinya. Ahlahu ni lebih merujuk kepada isterinya ataupun keluarganya. Minal laili, iaitu dia mengejutkan isterinya ataupun keluarganya pada waktu malam. Fasalliya, maka kedua-dua ini solat, iaitu suami dan isteri ini bersolat bersama-sama. Rak'ataini jami'an, kedua-dua ini suami isteri ini bersolat 2 rakaat bersama-sama. Kataba minadz-dzakirin wadz-dzakirat, maka Allah akan menuliskan bagi mereka ini tergolong daripada kalangan orang yang mengingati Allah, dari kalangan lelaki dan juga perempuan. Ini adalah ganjaran bagi seorang suami yang mengejutkan isterinya untuk bersolat malam. Maka orang yang sebegini Allah akan menuliskan bagi diri mereka orang yang mengingati Allah dari kalangan lelaki dan juga kalangan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Moga dengan hadis-hadis yang kita baca ini memberikan kepada kita semangat ataupun keazaman untuk kita menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.